Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadithan nabiyyil mustafa tidai mithlan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'uth bil mu'jizat wa ala alihi masabihi dilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata adh-dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'. Alhamdulillah, kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan kesyukuran kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Jauharul Mawhub karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani, yang Syekh telah mensyarahkan kitab Lubabul Hadis li Imam As-Sayuti rahimahullahu taala. Pada malam ni kita sampai hadis yang baru ya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Betul. Bawah lagi. Ha? Oh tu. Kata Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab Hanafi. Seorang yang alim di kalangan mazhab Hanafi. Beliau telah mengarang sebuah kitab yang paling masyhur, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin di Imam Abu Lais As-Samarqandi. Dan beliau dari sudut akidah bermazhab dengan mazhab Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah. Sebab belah-belah Samarqand mereka adalah Maturidi. Kerana Imam Al-Maturidi dilahirkan di sana. Dan beliau di antara ulama yang alim, kitab paling masyhur di kalangan kitab-kitab fiqh An-Nawazil karangan Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kitab Nawazil ialah kitab yang paling masyhur, membahaskan tentang isu-isu semasa. Dan apa yang telah dibahaskan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab beliau An-Nawazil banyak berlaku zaman sekarang. Sedangkan fiqh itu dinamakan fiqh takdiri. Beliau menganggapkan bahawa mungkin berlaku. Dinamakan fiqh takdiri atau fiqh takdiri. Orang pondok kata fardu takdir. Disebut fardu takdir. Ataupun disebut dalam istilah fiqh iaitu fiqh nawazil. Alhamdulillah, mana kitab Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi ini banyak memberi manfaat, terutama mereka yang mengkaji kitab An-Nawazil. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi juga mengarang kitab yang terkenal Bustanul Arifin. Kitab ini dulu ada terjemahan Pustaka Hizbi, tapi Pustaka Hizbi pun masa dah tak ada dan kita tidak jumpai lagi cetakan seterusnya. Terjemahan kitab Imam Abu Lais As-Samarqandi yang bernama Bustanul Arifin. Kitab ini juga adalah seumpama ringkasan daripada kitab Tanbihul Ghafilin di Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kata Ibn Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, ditanya orang apabila mati dua ibu bapanya, padahal murka keduanya bagi anaknya. Jadi ketika mana ibu bapa ni meninggal, anak ni kategori anak yang derhaka. Adakah peluang anak ni mendapat keampunan? Adakah mak bapak yang dah meninggal ni boleh maafkan dia? Ini soalan yang dikemuka
kepada Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Adakah dapat bagi anak meredakan bagi keduanya, ini kedua ibu bapa tadi. Adakah ibu bapa yang dah meninggal ni dia akan reda? Kemudian daripada mati keduanya, selepas meninggal ibu dan bapa. Dijawab. Jawapannya, dijawab orang, mana ulama menjawab bahkan ya. Boleh ibu bapa ni reda. Meredakan dengan 3 perkara. Tapi silah memenuhi 3 perkara ini. Kerana ini sabit dalam hadis Nabi SAW. Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik ibn Rabi'ah radhiyallahu an. 3 perkara. Yang pertama, bahawa adalah anak itu soleh pada dirinya. Syaratnya anak ni mesti anak yang soleh. Berubah habis 100%. Kalau dulu tak semayang, minum arak, macam-macam benda-benda maksiat dilakukan, kena tinggalkan dengan segera. Bertaubat. Jadi orang yang soleh. Kalau tak reti baca Quran, pergi mengaji sampai boleh reti gitu. Tak tahu semayang, kena belajar semayang sampai boleh pandai semayang gitu. Itu syarat pertama, bahawa adalah anak itu soleh pada dirinya. Kerana bahawasanya tiada ada yang lebih kasih kepada keduanya, kedua ibu bapa tadi, daripada solah anaknya, daripada baik anak dia. Dan yang kedua, bahawa ada ia menghubungkan qarabah bagi keduanya. Syarat yang kedua, bila dah meninggal dunia, hubungkan silaturahim ibu bapa tadi. Contohnya ibu bapa ketika mana dia hidup, ini pakcik, makcik, pak long, mak long. Kalau dah meninggal dunia, dulu ayah ni baik dengan pak long, mak long, kak long, apa semua ni, teruskan menghubungkan silaturahim, ziarah mereka. Mereka ni rasa seolah-olah macam ayah dan mak hidup lagi. Begitu. Bila anak-anak saudara ni pergi ziarah dia, contohnya. Dia ziarah. Ini juga di antara syarat untuk mendapat ridha ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Dan kekasih bagi keduanya. Mana kawan-kawan karib ibu bapa tadi. Yang ibu bapa ni memang cukup baiklah. Cukup rapat. Dan cukup disayang. Nanti dah meninggal dunia, anak yang ditinggalkan ni jangan putuskan hubungan ni. Dan yang ketiga, bahawa ia meminta ampun dan mendoa bagi keduanya. Dan seterusnya, hendaklah tiap-tiap hari mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampunkan dosa ibu bapa dia. Jangan tinggalkan berdoa untuk ibu bapa. Ibu bapa ni kena kita doakan. Saya tengok ada dalam YouTube orang kata doa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Muslimin dan muslimat tu umum. Mana yang terlebih utama? Hadis yang kita baca, ibu dan bapa. Kepada siapakah yang kita hendak berbakti? Ibumu. Kepada siapa ibumu? Kepada siapa ibumu? Kemudian kepada bapamu. Macam mana pula kita Allah maghfir lil muslimin wal muslimat? Betul sabitlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kita diampunkan oleh Allah dosa kita kerana kita tolong doakan. Tetapi ayat Quran menyebut rabbighfirli wa liwalidayya. Ayat Quran. Ya Allah, itu ampunlah dosaku dan kedua ibu bapaku. Maka doa kedua ibu bapa mestilah mengatasi kepada yang lain. Ini dalil Quran dan dalil hadis. Kita tidak melihat kepada siapa yang berkata. Dia berkata orang ni syekh ke apa semua, tapi menyalahi hadis Nabi dan menyalahi ayat Al-Quranul Karim, kita ketepikan. Kita mesti utamakan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Doakan untuk ibu bapa kamu. Doakan kepada ibu bapa kamu. Dan memberi sedekah. Ini saya telah bahaskan pada pengajian yang lepas. Dan memberi sedekah diniatkan bagi keduanya. Jadi kita bersedekah, dan sedekah itu kita niatkan, pahalanya disampaikan kepada ibu bapa kita. Ini telah saya bahas pada pengajian yang lepas, menerusi kitab Ahkamul Janaiz, nama kitabnya Ahkamul Janaiz, yang telah dibahaskan oleh para ahli ulama. Bolehlah kita ini berniat bahawa segala sedekah kita ni pahalanya disampaikan pada si mati. Jumhur ulama bersepakat, kesepakatan ulama bahawa ianya adalah sampai. Pandangan Imam Abu Lais As-Samarqandi ini ada asasnya. Dia berasaskan kepada riwayat daripada Malik bin Rabi'ah radhiyallahu an. Katanya bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min biri abawayya syai'un
abirruhuma bihi ba'da wafatihima? Qala na'am. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa inqazu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatir rahimi allati la tusalu illa bihima. Riwayat daripada Malik bin Rabi'ah radhiyallahu an, katanya sedang kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki daripada Bani Salamah ataupun Bani Salimah. Bani Salamah atau Bani Salimah yang berada di kawasan Quba, ya. Kalau kita pergi Quba, itu dulu adalah daripada keturunan dari Bani Salamah ataupun Bani Salimah. Seorang laki-laki telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini daripada kaum Bani Salimah ataupun Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, lelaki ini mengajukan soalan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un? Adakah masih lagi saya ini ada peluang untuk berbakti kepada kedua ibu bapa saya sedangkan mereka ini sudah meninggal dunia? Dah bapak dah. Ada tak peluang lagi nak berbakti kepada kedua ibu bapa dia? Qala na'am. Jadi Nabi SAW bersabda, ya, boleh. Yang pertama, as-salatu alaihima. Yang pertama, doakan ke atas kedua bapa kamu berterusan. Doakan. Ini hadis Nabi SAW. Kalau kita baca Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu umum. Ini berdasarkan hadis. As-salatu alaihima, ay ad-du'a'u alaihima. Doakan bagi kedua ibu bapa kamu. Wal istighfaru lahuma, dan minta supaya Allah ampunkan dosa bagi kedua ibu bapa kamu. Wal istighfar, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Allah marhamhuma, ya Allah beri rahmat kepada mereka. Allah marfa' darajatahuma fil illiyin. Ya Allah, angkatlah darajat kedua ibu bapa kami dan kedudukan yang tertinggi di sisimu, ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah kedua ibu kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Dan minta supaya Allah ampunkan dosa. Wa in qazu ahdihima, sekiranya ibu bapa ni ada ibadat-ibadat yang tertinggal ketika hidup, inqas, mestilah kita laksanakan. Contohnya ibu ni banyak puasa yang ditinggalkan kerana ibu ni tiap-tiap tahun bersalin. Adik-adik kita semua rapat belaka. Pula bersalin pula bulan Ramadan. Rasa-rasa sampai sekarang tak sempat habis qada bulan Ramadan. Ni banyak berlaku. Tak percaya, tanya mak-mak kita ni. Tanya mak, habis tak qada bulan Ramadan dulu? Kalau dia bersalin bulan Ramadan. Jadi puasa dia macam mana? Kadang-kadang dah tua-tua ni baru dia pun sedar banyak lagi puasa yang tidak diqadakkan. Maka kita sebagai anak, kalau tahu ada puasa yang tidak dilakukan oleh ibu bapa kita, ayah pula dulu masa muda gastrik saja, dah tua dia boleh pula hilang pula gastrik aku, dia kata. Dulu roti gali dia suka makan, roti gali dia sebab kerja keras kan. Jadi ada puasa yang tidak dilakukan. Jadi kita sebagai anak qadakkan. Itu adalah lebih afdal, mengqadakkan. Tapi orang lain nak qadakkan puasa ibu bapa kita mesti dengan izin ahli waris. Tapi kalau anak boleh qadakkan, dan anak tolong bayarkan fidyah. Sebagaimana Imam Ibn Subki rahimallahu ta'ala telah membayarkan fidyah. Kerana bapaknya ketika sakit, dia rasa bapak dia waktu sakit tu ada yang tak semayang. Macam kita terlantar di hospital, kita rasa mungkin arwah bapak kita ni ada yang dia tak semayang. Bila kita datang, kita tanya, baru boleh nak semayang. Selanjutnya dia tak semayang. Jadi Imam Ibn Subki rahimahullah ta'ala berijtihad, membayarkan fidyah sembahyang yang telah ditinggalkan oleh bapa dia, sedangkan bapa dia seorang ulama yang besar. Maka pandangan Ibn Subki ini disebut oleh ulama-ulama, di antaranya Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau Fathul Mu'in, dan telah ditegaskan oleh para alim ulama, di antaranya Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dumyati dalam kitab beliau I'anatul Talibin. Kalau kita memakai pandangan Imam Ibn Subki, seorang ulama yang alim, Syekh Ibn Subki, ulama yang alim di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, alim dari sudut ilmu hadis, alim dari sudut ilmu tafsir, alim dari sudut ilmu
ilmu usul fiqh, Al-Imam Ibn Subki, Tajuddin Subki rahimahullah ta'ala. Kita nak memakai pandangan itu, ahlan wa sahlan. Dan kita fatwa negeri Melaka, menyatakan siapa nak bayar pidiah mak bapak, contohnya semayang yang ditinggalkan, ahlan wa sahlan. Siapa yang tak nak bayar pun, dia kata tidak ada dalil, ahlan wa sahlan. Tidak perlu kita nak bertelagah. Sebab itu ijtihad ulama. Ijtihad, pintu ijtihad terbuka sampai hari kiamat. Imam Ibn Subki menyatakan bahawa puasa pun ada pidiah. Maka kita mengkiaskan puasa dengan semayang ni, kita kiaskan hazal yajuz, ini boleh di kalangan para alim ulama. Tak perlu kita bertelagah. Contoh zaman sekarang ni, Maulid Rasul boleh tak boleh? Jangan jadi Wahabi lah gitu. Jangan jadi Wahabi. Wahabi semua tak boleh. Tukar pula nama Zikra Maulidur Rasul. Apa beza Zikra Maulidur Rasul? Mengingatkan zikr Rasul, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada ke sambut ihtifal Maulid Rasul ni potong kek? Saya nak tanya. Jeffrey pernah nampak orang sambut benda Rasul ni potong kek? Tak ada. Nak tahu apa pula salah sambut Maulid Rasul, menceritakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ihtifal ni bukan sama macam sambut hari jadi orang. Kita sambut dengan ceramah-ceramah, mengingatkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau sebut nama sambut Maulid Rasul, tukar nama Zikra Rasul. Sama dah Zikra Rasul, mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Je nama sahaja ditukarkan, benda yang sama. Karut belaka ni. Jangan percaya geng-geng Wahabi ni. Sehingga menyebabkan orang tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang baik ni gitu. Tapi kalau dia sambut kelahiran Syekh Abdul Wahab, boleh. Syekh Abdul Wahab, ketua pada Wahabi, tiap-tiap tahun disambut kelahiran Syekh Abdul Wahab. Tak boleh pula. Oh, dia kata ini bukan memberi maksud ibadat. Nah, kita pun tak kata ibadat sambut benda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambut kelahiran Syekh Abdul Wahab boleh. Datuk dewa-dewa pula Syekh Abdul Wahab. Masa saya duduk Riyadh, dia suruh saya pergi ziarah tempat Syekh Abdul Wahab. Masalamah, saya kata. Udah tu istana, pergilah tempat siapa? Raja King Saud dijaga sungguh. Tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam diruntuh habis. Semua tempat sirah-sirah Nabi runtuh habis. Beda. Tapi kesan-kesan Raja Saud di Riyadh banyak. Oh, dikekalkan. Dan bagi orang melawat, dia kata tak sempurna kalau tak pergi ke Dir'iyah. Sehingga universiti keluarkan satu arahan, pergi ziarah Dir'iyah, iaitu tempat King Saud, dan disitulah disemadikan Syekh Abdul Wahab. Tiada Wahab. Saya berpandangan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam semua bid'ah. Kalau Syekh Abdul Wahab boleh saja belaka. Pandangan ni tak betul, tuan-tuan. Tak payah ikutlah. Dia kata tak samalah. Kemudian Syekh Daud, Syekh Ibn Taymiyah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada mereka. Bezanya kita menyambut Maulid Rasul, tak ada potong kek. Kita sambut dengan memperingatkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan wasilah perantara Rasul inilah kita terselamat di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sekarang penuh YouTube. Ustaz ni kata, kalau YouTube bahasa Arab ni lagi banyak. Ulama ni kata, ulama ni. Bulat sekarang ni tukar pula. Ada 4 pandangan masalah Maulidur Rasul. Dulu haram saja, sekarang ada 4 pula ni. Bila Raja Saudi ni boleh pasang lampu warna hijau kat menara tu, orang kata itu boleh pasang bulan Rabiul Awal. Itu ada 4 pandangan sekarang ni. 4 pula pandangan dah. Kita ada cara tersendiri, adalah bertujuan maslahah, bertujuan kerana untuk memberi ingat kepada orang Islam tentang perjuangan dan juga sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiap-tiap bulan pun kita ingatkan tentang sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya lagi, wa ikram sadiqiha. Yang tadi inqas, mana-mana yang tidak diqada, silakan qada. Silakan qada. Itu adalah tanda anak yang soleh. Kalau nak bayar pidyah, ahlan wa sahlan. Ini pandangan Syekh
Subki rahimahullah taala. Kalau tak nak pun ahlan wa sahlan. Fidyah ni jangan tarik begitu. Macam orang tua-tua dulu. Inilah fidyah yang wajib bagi saya, kan? Saya terima. Tok Imam kata, saya hebahkan kepada awak semula. Abang pernah tengok orang dulu-dulu fidyah, kan? Fidyah semayang. Kemudian saya pun ambil balik, saya terima. Datuk, dengan ini saya bayar fidyah yang wajib ke atas saya meninggalkan semayang, gitu. Dibagi. Kemudian saya terima. Tok Imam pula. Tok Imam pula kata, aku hebah kamu semula. Soalannya sekarang ni, beras tu, Tok Imam punya ke? Tok Imam punya. Seorang tarik. Nak bayar terus. Dan kita di Melaka ni ada konter khas untuk fidyah. Dan kita dari sudut kod dia memang ada khas untuk bayar fidyah. Bayar fidyah. Fidyah mesti diberi kepada fakir miskin. Fidyah tidak boleh kepada asnaf yang lain. Fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah diberi kepada orang miskin. Itu fidyah. Kalau bayar, kalau kita nak bagi beras, beras diberikan kepada orang ataupun orang miskin atau fakir. Ini fidyah. Fidyah tak sama dengan zakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, nak bagi terus dengan tarik. Amalan tu sekarang ni dah tak ada dah. Dah terbatal lah. Dulu orang tua-tua kampung saya kata, kau kena belajar cara nak fidyah, kena tarik, Datuk hebah, tarik hebah. Ini tak betul dan telah disebut oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau yang terkenal Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dalam bab fidyah telah menjadi amalan di negara Suria atau dengan Syria, bahawa bagi hebah. Rupanya bukan dekat negara kita ya. Syria dulu pun ada di Syria. Jadi amalan ni sudah tak ada dah. Nak bagi terus. Dan seterusnya lagi ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat kepada kedua ibu bapa kita. Ini mendapatkan lagi atau meneruskan hubungan atau meneruskan amalan kita ini, kita akan tergolong di kalangan anak yang soleh insya-Allah. Wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima, dan menyambungkan silaturahim yang tidak disambung sebelum illa bihima, melainkan dengan kedua ibu bapa tadi. Dah meninggal, kita teruskan hubungan silaturahim yang telah disambung oleh ibu bapa kita yang sudah meninggal. Sambung lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, birru abaakum. Barra ya birru fi amar. Barra ya birru dia punya jamak dia. Birru abaakum, jawab pada fi amar, tabarrakum abnaukum. Ini dinamakan jawab fi'l al-amri. Jawab fi'l amr. Jawab pada fi'l amar ia hendaklah majzum, berbaris mati. Kerana dia bersabdu, tidak boleh dimatikan. Tabar kerana sabdu, maka untuk menunjukkan ianya berbaris mati, dikekalkan baris atas. Madda yamuddu, lam yamudda. Tak baca lam yamud. Madda yamuddu, lam yamudda. Oleh sebab itu, birru abaakum. Jawapan birru itu fi amar, tabarrakum abnaukum. Barra ya birru kan? Tabirru. Entah punya? Barra ya birru. Tabarru. Barra. Situ barru ke birru? Birru. Barra ya birru. Macam mana pula boleh tabarru? Barra ya birru bir, kan? Barra ya birru bir. Jadi fi'il mudhari' dia ya birru. Ya birru. Birru abna'akum tabirrakum abna'ukum. Sebab dia fi'il mudhari'. Wa'ifu aba'akum. Wa'ifu an-nisa' ni. Ta'ifu nisa'ukum. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
berbuat baktilah olehmu akan segala bapa kamu. Maknanya buat baik dengan segala ibu bapa. Iaitu segala ibu bapa kamu. Jawapannya, nescaya berbuat bakti akan kamu oleh segala anak kamu. Kalau kita anak yang soleh, baik dengan mak bapak, insya-Allah keturunan kita, anak-anak kita pun buat baik dengan kita. Kalau kita pun tak peduli mak bapak kita, jangan menyesal dapat anak tak peduli kita. Ini disebut oleh Nabi SAW. Dan pelihara olehmu, yakni akan segala perempuan manusia daripada kejahatan kamu. Jangan kita pedajaikan perempuan-perempuan orang lain. Macam budak-budak muda sekarang ni, dapat anak perempuan orang, pergi beromen-romen, dah tu tak kahwin dengan perempuan tu. Fadal. Besok kau dapat anak kau kena romen lagi tu. Betul? Kita jangan nak pedajai anak perempuan orang. Nanti kamu akan dapat anak perempuan kamu juga orang pedajai lagi. Lagi teruk pada itu. Berdasarkan hadis yang telah kita bacakan. Dalam bab zina dulu, man zana zunia walau bihitani darihi. Barang siapa yang berzina, zunia bihitani darihi, nescaya ahli keluarga dia juga akan dizinakan. Kecuali bertaubat dengan taubat nasuha. Kecuali taubat dengan taubat nasuha. Jangan kamu pedajaikan perempuan-perempuan lain. Kalau kamu jaga, kamu tak buat perangai dengan perempuan-perempuan lain ni, insya-Allah anak-anak perempuan kamu Allah pelihara nanti. Allah pelihara. Ini kena ingat. Ini biasa kena tangkap ni. Kita tanya kahwin tak? Dia kata tak kahwin. Tak nak kahwin. Saya tunang dengan orang lain, orang ni pun kahwin dengan orang lain. Tapi dah pedajaikan anak perempuan orang. Dan lepas diri begitu. Jangan menyesal satu hari nanti bahawa keturunan kamu juga akan dikenakan. Kecuali kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Bukan senang nak minta maaf ni. Minta maaf pada ibu dia, minta maaf pada bapa dia. Anak orang lah, orang jaga sungguh-sungguh. Pergi pedajai anak orang. Orang jaga sungguh-sungguh. Kau dapat anak perempuan, kau buat macam-macam. Allahu Akbar. Hadis Nabi SAW. Kalau kamu pelihara, ta'ifu nisa'ukum, nescaya terpeliharalah anak-anak perempuan kamu. Sebab kamu jaga, tak merosakkan anak perempuan orang lain. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan. Mana hadis ni diriwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan boleh rujuk dalam Mu'jam, iaitu karangan Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala lagi. Kamu jaga, nescaya dipeliharakan perempuan kamu daripada kejahatan orang. Anak-anak perempuan kamu, isteri kamu, insya-Allah pelihara. Allah peliharakan. Berdasarkan hadis Nabi, kama tadidu tudan. Kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Kalau kamu berhutang dengan orang lain, orang akan hutang dengan kamu lagi teruk. Kita ada hutang dengan orang, lari-lari tak mau bayar. Besok orang berhutang kita, memang lagi teruk. Kita minta hutang, kita pula dimarah. Begitu. Kama tadinu tudanu. Kamu buat orang, satu hari nanti, kamu juga akan kena. Orang akan buatkan kepada kamu. Ini dalam Islam. Dalam Islam. Yang perlu kita jaga. Wa qala alaihi salatu wassalamu, man asbaha walahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannati wa man amsa walahu abawani sakhitani alaihi aw ahaduhuma futihat lahu abwabu jahannama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Ibnu Asakir daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa berpagi-pagi ia. Mana waktu pagi lagi. Dan ada baginya, bagi orang ni, dua ibu bapanya yang redha keduanya daripadanya. Pagi-pagi lagi mak bapak redha dengan dia. Redha. Atau ada salah seorang daripada keduanya. Contohnya tinggal sekarang ibu pun redha dia. Yang tinggal dia bapa redha. Yang ni redha ia daripadanya. Apa kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita? Nescaya dibukakan baginya akan segala pintu syurga. Dalam hadis tidak disebut fatahallahu lahu abwabal jannah, tapi dibaca futihat. Dibaca secara majhul dalam bahasa Arab. Menunjukkan bahawa kemuliaan. Sebagaimana iza jaa Ramadan, bila datang Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran. Apabila datang Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga, abwabul jinan, wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup segala pintu-pintu neraka. Tak disebut Allah membuka pintu syurga dan Allah menutup pintu neraka. Sedang memang Allah bukakan, Allah perintahkan buka dan Allah perintahkan tutup. Ini bila digunakan kena dibuka supaya berlomba-lomba. Supaya mereka ini mengambil peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dibuka ni adalah menunjukkan supaya kita ini gairah nak dapat benda itu. Ini dalam kaedah bahasa Arab apabila dibaca secara bina majhul. Dan seterusnya lagi. Dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Abwab jamak. Babun babani abwab. Sama Ahmad Al-Bab dia kata. Al-Babu. Ahmad Al-Bab. Ulul Albab, tetapi kalau baca Ulul Albab jadi bijak. Kalau Al-Babu mana pintu. Sebab apa dinamakan Al-Bab? Ulul Albab dinama labib, orang yang bijak, Ulul Albab. Al-Bab ialah babun babani abwab, pintu-pintu syurga. Mana dibukakan pintu-pintu syurga. Dia guna jamak, tapi terjemah tak jamak kan? Segala pintu tapi segala. Segala itu menunjukkan jamak. Dan barang siapa berpetang-petang ia, dan ada baginya, bagi orang tadi, dua ibu bapanya yang murka keduanya atasnya. Waktu petang, ibu bapa marah sangat kat dia. Ibu bapa tak redha dia. Apa kesan dia? Atau ada salah seorang daripada keduanya, yang murka ia atasnya. Jawapannya, nescaya dibukakan baginya akan segala pintu neraka jahanam. Akan dibukakan baginya pintu-pintu neraka jahanam. Oleh sebab itu jadilah anak yang saleh. Anak yang saleh, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, da'watul walidati asra'u ijabatin. Doa ibu ini asra'u ijabatin, paling cepat mustajabnya. Qila ya Rasulullah lima zalika. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima zalika, kenapa boleh sedemikian rupa? Ibu ni doa dia cepat mustajab. Hiya arhamu minal abi. Sebab ibu ni terlebih kasih sayangnya daripada bapa. Ibu ni perasaan dengan anak ni terlebih lagi arham, kasih sayang. Wa da'watur rahimi, doa rahim, yang punya rahim ini la tasqutu, tidak akan digugurkan, mustajab. Oleh sebab itu ibu kena doa baik-baik pada anak, kerana doanya adalah cepat mustajab. Cepat mustajab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid daraini,
Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Asakir daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan terdapat lafaz yang lain yang disebut oleh Al-Imamul Munawi yang berbunyi man asbaha muti'an lillah fi walidayhi aw aslaihim al-muslimain asbaha lahu baban maftuhani minal jannah. Satu riwayat yang lain, barang siapa berpagi-pagi taat kepada Allah pada kedua ibu bapanya, ataupun dua-dua ibu bapa ni Islam, walaupun ibu bapa tak Islam, so dia kena taat juga. Kena taat. Hanya tidak taat benda-benda yang membawa pada syirik. Jangan jadi macam orang Melayu dulu, kalau nak masuk Islam dia tak bagi balik. Betul lah, dulu-dulu kita masa kecil-kecil tu tak boleh balik. Itu pahaman tak betul. Sedangkan ya Quran, Allah berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kamu, wa qada rabbuka alla ta'budu, jangan kamu menyembah illa iyyahu, melainkan Allah. Jangan sembah melainkan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kedua bapa kamu hendaklah kamu berbuat baik. Tak ada beza Islam ke tak Islam. Hanya membabitkan kufur tak taat. Yang tak kufur kena taat. Islam mengajarkan begitu. Indahnya begitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan datang seorang kepada Nabi SAW. Ini sama macam hadis yang saya baca tadi. Maka sembahnya, ya Rasulullah SAW, bahwasanya bapaku dan ibuku senyata telah mati keduanya, maka adakah tinggal bakti aku sesuatu kepada keduanya? Maka sabdanya bahkan, iaitu istighfar. Tadi hadis yang saya baca tadi, iaitu ada kamu minta supaya Allah ampun dosa mak bapak kamu. Dan yang kedua, bagi keduanya, dan meluluskan janji keduanya. Mana-mana janji yang tidak laksanakan, ya laksanakan. Kalau dia kata ada hebah, ditunaikan hebah mak bapak ni. Kalau ada wasiat, ditunaikan wasiat. Mana hutang-hutang yang tak dibayar, tolong bayarkan. Potong daripada harta pusaka. Kalau nak anak-anak ni tabarruk diri sendiri, maka bayarlah. Kalau tak, diambil pada harta pusaka. Setelah dibayar hutang pun semua ni, tinggal harta yang ada yang ditinggalkan, maka ketika itulah baru dibahagikan. Tidak boleh dibahagikan harta pusaka, melainkan sudah mengetahui bahagian masing-masing. Mengetahui bahagian masing-masing. Contohnya, arwah ini meninggal dunia, ada ibu dia dan ada bapa dia. Mana 1/6. Ada meninggalkan isteri ada anak dah, ya isteri ada anak 1/8. Kemudian anak lelaki dengan anak perempuan ni dinamakan asabah, iaitu 2/1. Jadi asal masalah kita boleh kecilkan 8, kecil dia jadi 4, kan? Jadi 6 kali 4 24. Ataupun kita kecilkan 6 jadi 3. 8 kali 3 24, mana boleh? Mana asal masalah ialah 24. 24 bagi 8 jadi 3. 3/24. Siapa dapat? Ibu dia. Kemudian isteri tadi, contohnya isteri 1/8. Mana? 24 bagi 8. Berapa? 3. Mana 3/24. Kemudian 3 berapa? Mai. Tadi yang pertama ni 6 kan? 6 dengan 24, 4 campur 3. Berapa 7? 24 tolak 7, berapa Jeffrey? Meniaga? 16. Mana 16 ini 2 bahagian bagi anak lelaki, 1 bahagian daripada anak perempuan. 1 anak perempuan. 2, 1. Lizzakarain mislu hazil unsayain. Bagi lelaki ni dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Sama balik kita. Itu secara umum harta pusaka. Kalau masing-masing dah tahu bahagian dia, kemudian tidak mengeluarkan hak dia, dinamakan takharuj nama dia. Tanah sekarang ni tak apalah, kita bagi adik kita yang dia pun duduk rumah ni. Ini untuk adik yang bonsu. Tu tanah durian sana ni, ini bagi abang yang tua. Ini tanah kelapa sawit ada kat Alur Gajah, ini bagi abang kan.
Ini dekat duyung ni, ni bagi kakak. Begitu. Ini nama takharuj. Tetapi mesti sudah mengetahui bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Tidak boleh takharuj mengeluarkan hak sebelum kita tahu bahagian. Sebelum kita tahu bahagian, tak boleh kita pakat-pakat. Pergi contohnya pesaka kecil, kita kata kita dah pakat-pakat, la yajuz. Dia kena pergi mahkamah syariah, mohon perintah, kemudian baru pergi ke pusaka kecil, barulah kita takharuj, mengeluarkan hak daripada diri kita. Itu disebut berdasarkan hadis Nabi SAW dan janji-janji yang lain yang ada meninggalkan semayang, puasa dan sebagainya. Kau tolong tunaikan. Bila engkau lakukan sedemikian rupa, maka berbakti kamu kedua rupa masih lagi berterusan. Dan memuliakan akan kekasih keduanya, kawan-kawan yang dia sayang, kawan-kawan, pakcik, makcik, adik-beradik dia, pakat pakcik kita, makcik kita, ya teruskan hubungan silaturahim. Dan menghubungkan rahim yang tidak engkau hubungkan melainkan dengan sebab keduanya, sebab kedua ibu bapa tadi. Ini hadis yang telah saya bacakan tadi, riwayat pada Malik ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalamu, idza kunta fi salati fada'aka abuka faajibhu wa in da'atka ummuka faajibha. Nabi SAW telah bersabda berkaitan tentang menjawab panggilan ibu bapa. Menjawab panggilan ibu bapa ketika tengah semayang. Macam mana dia kata? Dan sabda Nabi SAW, apabila adalah kamu di dalam semayang. Semayang tu semayang apa? Sebab Nabi SAW sebut as-salah umum. Sawa'un kanat fardiyah au sunniyah. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Maka disebut dalam istilah usul fiqh pertentangan di antara dua. Sembahyang fardu, ini fardu yang Allah perintahkan, aqimus salah. Taat kepada kedua ibu bapa, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Taat pada ibu bapa. Mana nak didahulukan? Taat kepada Allah atau taat kepada ibu bapa? Kalau sekiranya solat itu solat fardu, itu dengan Allah. Mesti diutamakan dengan Allah. Walaupun ibu bapa panggil, tengah kita sembahyang fardu, maka tidak boleh dibatalkan sembahyang tersebut. Itu adalah fardu yang telah ditentukan oleh Allah. Berbeza puasa sembahyang sunat. Sunat ni, nak sembahyang boleh, tak sembahyang pun boleh. Apa makna sunat? Sunat mengikut istilah ulama-ulama usul fiqh terbahagi kepada dua. Di antara ulama yang paling masyhur iaitu Al-Imamul Haramain menyebut dalam kitab Al-Waraqat, as-sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberi pahala kerana melakukannya dan tidak diseksa kerana meninggalkannya. Dia takrif ulama usul fiqh di antara al-Imam yang terkenal itu Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Fatwa dia terpakai Mekah dan Madinah. Oleh sebab itu disebut Imam dua tanah haram. Dulu mengajar di Masjidil Haram, kitab yang diajar di antaranya Al-Waraqat di zaman Imam Abdul Malik Al-Juwaini. Di antara kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. So ulama yang alim Al-Imamul Haramain, anak murid kepada Al-Imamul Buaiti. Al-Imam Buaiti anak murid kepada Al-Imamul Syafi'i. Di antara ulama yang mengaji dengan Al-Imamul Haramain iaitu Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imamul Ghazali mengambil ilmu daripada Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Abdul Malik Al-Juwaini Imamul Haramain mengambil ilmu daripada Al-Imam Buaiti rahimahullah ta'ala. Al-Imam Buaiti daripada Al-Imam Syafi'i. Maka silsilah turutan ataupun tingkatan begitu hampir Imam Syafi'i dengan Al-Imam Imam Ghazali dengan Imam Syafi'i. Imam Ghazali yang gurunya Abdul Malik Al-Juwaini. Al-Malik Al-Juwaini gurunya ialah Al-Imam Buaiti. Al-Imam Buaiti dengan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i dengan sahabat Nabi dan terus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir kita nak petikai Imam Nawawi. Kamu siapa? Kamu siapa?
Kata Imam Ghazali hadir. Kamu siapa? Imam Ghazali hampirnya dengan Imam Haramain, Imam Buaiti, Imam Syafi'i dengan sahabat Sufyan Uyainah, kemudian terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu hampir. Kamu jarak apa lama? Jauh kita ni. Alimnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini mengajar dalam Masjidil Haram, di antara kitab yang diajar Al-Waraqat nama dia. Dalam kitab Al-Waraqat menyebut apa itu makna fardu, apa makna sunat, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang diberi pahala melakukannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Tapi ta'rif ini tidak disetujui oleh ramai di kalangan ulama usul. Ada ulama usul menyebut maksud sunat ma talabahu syari'u talaban ghaira jazimin. Sesuatu yang dituntut oleh syarak tapi bukan tuntut yang pasti. Contoh kita semayang qabliyah. Nak semayang tak semayang pun tak salah, bukan tuntutan yang mesti. Adapun fardu ma talabahu al-wajib ma talabahu syari'u talaban jaziman, iaitu satu tuntutan yang pasti daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu takrif wajib dengan sunat. Jadi pertentangan di antara dua fardu, maka kita tengok fardu yang membabitkan ataupun berkaitan dengan Allah mesti didahulukan. Berbeza dengan ketentuan atau fardu berkaitan dengan manusia. Tetapi kalau fardu bertentangan dengan sunat, mesti fardu didahulukan. Contoh, kita nak sembahyang sunat, qamat telah dilaungkan. Maka sembahyang sunat ni kita habis. Sebab ini nak sembahyang fardu. Kita bawa takbiratul ihram, Allahu akbar. Qamat, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila ni tak payah tunggu orang sembahyang tak sembahyang, lantak dia lah begitu. Kadang-kadang orang bila dah lambat, dia pergi duduk depan, Allahu akbar. Tu imam tengok, tu bila tengok. Datang pula seorang lagi, Allahu akbar. Lepas tu kita kata pukul apa nak sembahyang subuh dah ni? 6 suku dah, tak sembahyang subuh. Dia kata tak habis lagi. Bila-bila nak qamat? Ada orang kata begitu. Pedulikan dia. Kalau sudah tiba masa nak qamat, ya terus qamat. Kalau dah qamat, dia kena berhenti dengan segera. Dan kalau nak, datang cepat lain kali. Begitu. Tak kira lah duduk depan. Bila Allahu Akbar, dia kena berhenti terus. Sebab pertembungan di antara fardu dengan sunat. Pertembungan dengan fardu dengan sunat. Begitu. Begitu juga contohnya. Jeffrey tanya soalan. Macam mana Ustaz? Dia kata, Tok Imam, dia tertinggal tasyahud awal. Makmum dia belakang, Subhanallah. Dia kata. Dia buat dia naik rakaat ketiga. Adakah kita nak teruskan duduk tasyahud awal? Ataupun terus ikut rakaat ketiga dengan imam? Inilah dilema pertentangan di antara sunat dengan fardu. Duduk tasyahud awal, sunat aba'an. Membaca tasyahud awal, sunat aba'an. Membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasyahud awal, sunat aba'an. Rakaat ketiga, fardu. Ya Allah, tinggalkan. Kalau kita membesarkan sunat, kita duduk juga tasyahud awal, imam dah naik rakaat ketiga, imam dia tak mau tunggu, turun sebab dia dah berdiri. Maka semayang kita batal. Kenapa batal? Kerana duduk tasyahud awal, sunat aba'an. Rakaat ketiga ialah fardu. Inilah dinamakan pertentangan di antara fardu dengan sunat. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Contohnya berlaku pertentangan di antara dua hadis. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam itu berdiri, faqumu, berdirilah kamu. Kalaulah sekiranya imam itu sembahyang duduk, faq'udu, maka hendaklah kamu sembahyang duduk. Mula-mula. Ini syariat asal. Tarikhnya begitu. Tarikh asal hadis menyatakan bila imam sembahyang duduk, semua pakat duduk. Kalau imam berdiri, berdiri. Tiba-tiba saya contoh duduk atas kursi, pakat semua cari kursi, duduk atas kursi. Begitu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan
duduk. Adapun para sahabat di belakang, kemudian digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dalam keadaan berdiri ketika itu. Ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar ini sekadar untuk menguatkan sahaja, bukan Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Satu riwayat, Nabi tetap jadi imam tapi duduk, Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar belakang, Allahu Akbar, gitu. Seolah-olah dia ganti tempat imam. Mana boleh Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar pula jadi imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang. Yang lebih afdal ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ada ulama kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan duduk, tapi Sayyidina Abu Bakar belakang, Allahu Akbar, belakang jadi berdiri. Maka hadis yang kedua ini memansuhkan hukum hadis yang pertama. Padahal kalau imam sembahyang duduk, kita kena sembahyang berdiri kerana fardu sembahyang itu ialah berdiri, kecuali orang yang tak mampu. Inilah dinama pertentangan di antara fardu dengan sunat. Fardu dengan sunat. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila adalah kamu dalam sembahyang, sembahyang mana? Yakni sembahyang sunat, maka menyeru akan dikau bapa engkau. Bapak panggil, Muhammad, Muhammad, kata-kata. Maka jawabkan olehmu akan dia. Kena berhenti. Kita tak boleh kata, ya, batas sembahyang. Ya, batas sembahyang. Kan? Tetapi kalau kita jawab dengan ayat Quran, boleh. Ayat Quran. Contohnya, kita kata, udkhuluha bisalam. Masuklah dengan sejahtera. Betul. Contohnya, ni, aku nak naik kereta ni. Boleh buat kereta kau? Dia kata semayang. Semayang sunat. Khudhil kitaba biquwwah. Surah Maryam. Bacalah. Ambillah kitab itu dengan kekuasaannya. Ambillah kunci itu. Mana ayah dengan bapa tahu cakap Arab. Itu ayat Quran. Itu ayat Quran. Ayat Quran. Niat baca Quran dalam waktu yang sama memberitahu orang hukum dia sah semayang. Kalau orang kata Assalamualaikum boleh masuk, kita tengah semayang, udkhuluha bisalam, masuklah dengan sejahtera. Mana Ustaz Syukri kata boleh masuk, Jeffrey kata aku mengaji dulu, kita baca udkhuluha bisalam, mana boleh masuk. Ini kalau orang tahu. Ataupun Allahu Akbar, menunjukkan dia tengah semayang. Tapi tidak boleh berkata dengan sesuatu perkataan yang boleh memberi faham. Lain pada Quran dan zikir. Contohnya, dia kata, tak boleh. Pun tak boleh. Oleh sebab itu dalam semayang kita tidak boleh mengeluarkan perkataan yang boleh membatalkan semayang. Tak boleh. Tak boleh. Berderham lama kuat-kuat pun dengan sengaja boleh membatalkan semayang. Itu imam ni, dia punya habit dia, bila nak baca ayat, dia berderham dulu. Kita tahu Tok Imam banyak sangat makan ini kan, makan dukung. Tadi semayang nak baca Fatihah je berderham. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca berderham. Sedangkan dia bukan sakit tekak. Kalau berderham mengeluarkan huruf ha ya mim dengan sengaja, batal semayang. Batal semayang. Jangan nak berderham. Lain kalau kahak sangkut. Betul. Tak keluar. Itu tak apa. Hadza yajuz. Tapi sekarang ada Tok Imam gitu. Setiap kali jadi imam. Kalau dia tak jadi imam, tak berderham. Betul. Batas semayang. Kena ingatkan. Dia kata Ustaz, banyak kali saya berderham. Itu dulu. Afallahu amma salaf. Allah maafkan apa yang telah terdahulu. Lain kali jangan buat. Batas semayang. Kerana mengeluarkan huruf yang boleh dipahami. Ada huruf ha ya mim, itu ialah huruf yang dia boleh dipahami. Sama balik. Adapun dalam mazhab Maliki boleh berkata sedikit, tapi menyalahi jumhur ulama. Contohnya, imam, dia tegur imam, Subhanallah.
Tok Imam kata subhanallah apa benda ni? Yang mana aku tahu mana? Subhanallah. Tok Imam dia, subhanallah. Makmum belakang, subhan. Tok Imam kata, apa dia subhanallah? Dia tak tahu subhanallah kan? Ha. Imam Malik kata, boleh berkata sedikit. Tak baca Fatihah, Tok Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan? Ada Tok Imam semayang tak baca Fatihah. Tahu-tahu dia baca surah. Dia agak dia dah baca Fatihah, rupanya dia baca surah je. Excited sangat dah jadi Tok Imam ni. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Terlupa baca Fatihah. Orang belakang subhanallah. Subhanallah apa pula subhanallah dia kata. Tapi pandangan ini adalah pandangan yang asing di kalangan tiga mazhab. Kita Jumhur, Syafi'i, Maliki dan Syafi'i, Hanafi dan Hambali tidak bersetuju. Adapun perbualan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zain itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain pada itu tidak boleh, Lain tu. Maknanya kalau dia subhanallah tak faham juga, kita di belakang dalam mufaraqah dengan imam kerana dia tidak membacakan suratul Fatihah. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Berhenti kena kalau semayang sunat kena jawab. Maka jawab olehmu akan dia. Mana wajib jawab? Ya. Sebab semayang sunat. Jawab ibu bapa tu adalah wajib. Dan jika menyeru akan dikau ibu engkau. Ni semayang sunat, maka jawab olehmu akan dia. Maka bahasanya menjawab seru kedua pada semayang itu afdal daripada meninggalkan dia. Jadi masyaqqah atas keduanya, menjadi payah atas keduanya ibu bapa oleh ketadaan menjawabnya. Nampak ni? Oleh sebab itu, kalau kita semayang sunat, ibu bapa kita panggil, kena jawab. Berhentikan semayang. Kesannya sebagaimana Juraih radhiyallahu an. Di zaman Bani Israel, ada seorang yang kuat beribadat, namanya Juraih nama dia. Masyhurlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mak dia datang, panggil Juraih, Juraih. Juraih, Allahu akbar. Allah semayang. Yang mak dia pula doa pelik-pelik. Ya Allah, dia kata, fitnahkanlah anak aku Juraih ni dengan sesuatu yang paling memalukan dia. Dia doa benda buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala makbul terus doa ibu Juraih. Maka datanglah perempuan kepada orang kampung, dia kata, ini anak Juraih. Ini anak Juraih. Orang kampung kata, Juraih? Ya, anak Juraih ni. Oi, orang kuat semayang tu. Serban dia besar. Gatal nak mampus tu, dia kata. Begitu. Ini Pak Syekh gatal ni. Dapat Allah akbar Allah. Dia berzina dengan saya ni anak dia. Sampai orang pun pergi ke tempat ibadat Juraih. Juraih tak mengaku, kau runtuhnya rumah ni. Tapi Juraih kata, sebelum kamu nak apa-apakan aku, mai sini budak ni. Maka Juraih pun baca Bismillah. Ada kelebihan Bismillah. Bismillah. Man abuka? Dia tanya, siapa bapa kamu? Budak ni terus berkata, iaitu Ra'il ghanam. Bapa aku penggembala kambing. Bapa aku penggembala kambing. Allah selamatkan Juraih radhiyallahu an. Juraih ni sebab apa Allah fitnahkan? Sebab dia sembahyang sunat. Dia tak tahu beza mana fardu mana sunat. Kalau sembahyang sunat, mak tegur, panggil, kena jawab. Juraih ni dia kuat ibadat tapi tak tahu hukum. Tak tahu hukum. Dan mak dia pula doa benda buruk-buruk pula. Mudah Allah selamatkan dia. Sehingga berlakulah beberapa perbincangan ulama berkaitan tentang hadis Juraih radhiyallahu an. Kisah Juraih ni. Ulama kata berdasarkan hadis ini menunjukkan kalau semayang sunat kena berhenti. Semayang fardu kena teruskan. Yang kedua, bapa biologi ni boleh tak dinasabkan. Ini namakan syariat syar'u man qablana. Syariat umat-umat sebelum ini. Itu zaman jahiliyah, zaman Bani Israel dulu. Bila dia tanya, man abuka, siapa nama bapa kamu? Dia kata, penggembala kambing. Dia tanya, siapa nama bapa? Mana dinisbahkan pada bapa? Adalah ulama-ulama yang bersetuju dengan pandangan ini. Di antara Syekh Qardawi,
Itu sebab perlis pakai pandangan anak zina boleh dinasabkan, dia pakai hadis Jurai. Tapi jumhur ulama menyatakan itu syariat yang terdahulu, telah terbatal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash. Anak ini ialah dinisbahkan kepada yang berkahwin dengan dia, yang berkahwin dengan ikatan perkahwinan yang sah. Ini panjang pembahasan di kalangan para alim ulama. Qardawi pula berkata, Syekh Qardawi boleh dinasabkan bi hukmin hakim, iaitu dengan perintah hakim syar'i, bukan mufti. Mufti tak tahu hakikat sebenar. Jumpa mufti kata boleh nasab, mufti tak ada bidang kuasa. Begitu juga Al-Imam An-Nakhai menyebut, kalau nak dinasabkan, yahkumuhul hakimu, hakim, laisal mufti, bukan mufti. Pemirsa ni, mufti mengatasi hakim, itu jadi masalah. Banyak perkara bidang kuasa ini perlu diketahui. Kalau hakim memberi keputusan, dia tahu latar belakang kes tersebut. Kalau mufti hanya memberi fatwa, siapa saja nasab, siapa saja nasab, siapa saja nasab, tak ada di bawah depan dia. Oleh sebab itu Syekh Qardawi menyebut dalam kitab dia Istilhaq, menyatakan yahkumuhul hakim. Begitu Syekh juga menyebut di antara Al-Imam An-Nakhai, hakim yang memutuskan tetapi tidak terlepas hukuman hudud. Dia berzina, hukum Allah perlu dilaksanakan. Anak boleh dinasabkan kalau dia bernikah, tapi hukum hudud tidak akan terlepas. Bernikah itu cerita lain, nasab cerita lain, hukum berzina tetap berzina. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita. Dia kalau nasab ni dia akan jadi banyak. Bila kita kata boleh nasab, adakah sekadar boleh dibinkan? Harta pusaka macam mana? Siapa nak jadi wali bila nak menikah besok? Nampak tu? Jadi tak boleh sekadar kita kata boleh dibinkan demi untuk menjaga maruah budak ini pergi sekolah. Jadi boleh bin. Bila kita bin, kesan dia besok, bila dia nak menikah, dia anak perempuan, adakah bapa biologi dia ini boleh menjadi wali? Ataupun bila mak bapak dia meninggal dunia, adakah dia boleh mendapat harta pusaka? Ada emak negeri belum dipinda. Oleh sebab itu tidak boleh pakai pandangan ini. Sebab enakmen adalah mengatasi fatwa. Enakmen mengatasi pada fatwa. Sama balik kita kata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Terus lagi. Kalau dia semayang sunat, macam mana? Dan haram menjawab bagi keduanya, bagi ibu dan bapa, pada semayang fardu. Nampak, semayang fardu tak boleh jawab. Teruskan. Sebab ini perintah Allah. Dan batal semayangnya dengan dia. Batal semayang kalau dia jawab. Kita berdehem pun tak boleh. Batuk yang bersengatan sengaja dibatuk kan. Sebenarnya dia orang kita ni kalau semayang seorang batuk, belakang pun dia berjangkit kan. Orang bola belakang. Ada pula. Betul. Jadi panjang tu dia tambah sendiri. Batal. Kena tahan begitu. Kalau tak boleh jangan. Begitu juga kalau senawa. Tadi bawa makan, contohnya nangka, senawa. Jangan begitu. Ini tambahan batas sembahyang. Batal sembahyang. Ingat Jeffrey ya, jangan nak tambah-tambah batas sembahyang kerana mengeluarkan huruf ketika menyebut perkara tersebut. Kecuali masyaqqah, dalam keadaan kepayahan tidak boleh dielak, terpaksa buat juga, buat sekadar hajat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, darurat dikadarkan sekadar dia sahaja, tidak boleh melebihi kadar itu. Sama ada semayang sunat atau fardu. Semayang sunat pun tak boleh bercakap, semayang fardu pun tak boleh bercakap. Kalau bercakap hukumnya batal. InsyaAllah kita sambung seterusnya. Waqala alaihi salatu wassalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.